Empat darah duduk di tepi sungai, duduk menjerasi ketamlah batu. Empat darah duduk di tepi sungai, duduk menjerat si ketamlah batu. Manis rupa hai elok perangai, sukar dipilih yang manalah satu. Manis rupa hai elok perangai, sukar dipilih yang manalah satu. Empat darah berpakaian sedondong, berbaju putih berkainlah biru. Empat darah berpakaian sedondon, berbaju putih berkainlah biru. Pandai mengarang seloka dan pantun, hitam manis hai pandanglah tak jemu. Pandai mengarang seloka dan pantun, hitam manis hai pandanglah tak jemu. Empat darah hai denganlah laganya, bersiar-siar sekeliling kota. Empat darah hai denganlah lagaknya, bersiar-siar sekeliling kota. Sekali pandang senyuman manisnya, tak mungkin lupa sepanjanglah masa. Sekali pandang senyuman manisnya, tak mungkin lupa sepanjanglah masa. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Terima kasih kepada bintang jemputan kita hari ini, dibawakan khas daripada Pusat Pengajian Bahasa Tamadun dan Falsafah, Puan Ani yang juga merupakan panelis kita hari ini, dan Puan Nur Fatira Zahir, guru bahasa Inggeris di SLCP. Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama kami hari ini Biskut Kering Kopi O episod kelima bersama Pusat Pengajian Bahasa Tamadun dan Falsafah ataupun SLCP. Bersama saya hari ini, di sebelah kanan saya, tidak asing lagi Profesor Dr. Syukri Ahmad, merupakan dekan di Pusat Pengajian Bahasa Tamadun dan Falsafah. Selamat datang, Din. Selamat datang juga. Terima kasih kerana datang hari ini. Okey, dan di sebelah kiri saya Dr. Sharifah Fazliatun Syekh Ismail, merupakan pensyarah kanan di Jabatan Pengajian Bahasa dan juga merangkap Ketua Penyelaras Unit Bahasa Jabatan Chancellery. Betul, Datuk Sherry, Dr. Sherry, saya panggil Dr. Sherry manja sikit. Betul. Betul Kemudian di ujung sekali kita ada Puan Ani Rosita, merupakan pelajar postgraduate
Okay. Together with us also, we have on Webex Dr. Asma Al-Sakaf, Senior Lecturer at Faculty of Physiology and Education in University Malaysia Sabah. Welcome, Dr. Asma. How are you today? I'm fine. How are you guys? Thank I you. really enjoyed the music just now. Thank you so much for that amazing performance. After this, you should learn how to sing in bahasa Melayu. Yeah, I could. I could recognize some words like lupa, forgot, Lupa. right? Tu je dia tahu, lupa. Something like that. I'm saying, but I will learn. Okay, that's good. Also on Webex is Profesor Dr. Mujibur Rahman, merupakan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Arani Bandar Aceh. All the way from Aceh, Prof? Hello. Can you hear me, Prof? Prof. Dr. Mujibur Rahman? Mute kot, mute. Okay, tak apa. Later we come again to Prof. Mujibur Rahman. Okay, kita dengar lepas ni. Sekarang ni kita nak bercerita tentang Pusat Pengajian Bahasa Tamadun dan Falsafah. Saya kan bila baca Pusat Pengajian Bahasa Tamadun dan Falsafah, saya teringat Shakespeare je. Tapi versi Melayu lah. Kan? Mungkin Prof Syukri, ni orang yang paling penting ni, mungkin boleh share dengan audience apa sebenarnya program-program yang ditawarkan di bawah Pusat Pengajian Bahasa Tamadun dan Falsafah. Silakan, Prof. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Puan Azlin, Dr. Sharifah, Puan Eni, semua kita berpetang ini. Santai-santai lah. Atas nama Mai Cik Mai. Ini diambil nama lagu. Satu lagu yang sangat kaitan dengan Kedah tu sendirilah. Puan Nazlin, kalau saya tanya balik, kenapa seseorang pelajar itu perlu masuk ke universiti? Puan Nazlin jawab apa? Nak sambung belajar ataupun nak menyahut cita-cita kot. Suspend ni awal-awal dah kena moderator macam mana ni? Kena bully saya dah. Sebenarnya jawapan yang kita bagi adalah cari ilmu kan. Tapi sebenarnya ilmu itu bukan itu tujuan asalnya. Tujuan yang lebih daripada itu ialah untuk mencari adab, virtue, untuk kita capai kepada satu matlamat lain, iaitu daripada adab itu kita boleh berikan balik kepada masyarakat. Kita akan sumbang balik kepada masyarakat. Sebab itu falsafah kita ilmu budi bakti, kan? Budi itu ialah virtue, sesuatu yang kita ada adab lalu kita baktikan balik. Kenapa saya mulakan dengan singkapan itu, Puan Azlin, ya? Kerana bila kita bercakap soal masuk ke universiti, termasuk kita ini, kita nak bawa pelajar itu kepada satu tujuan, iaitu mereka harus belajar untuk mencapai adab, mencapai satu falsafah diri yang mereka boleh sumbang balik kepada masyarakat. So pusat pengajian kita ini, Pusat Pengajian Bahasa Tamadun dan Falsafah, The School of Languages, Civilization and Philosophy ini, sebenarnya adalah sebuah pusat pengajian yang memberi peluang kepada pelajar untuk membolehkan mereka ini mencapai falsafah hidup. Dari sudut apa? 4 program yang kita tawarkan. Program yang pertama ialah yang menjadi sebagai kita punya asas penting lah, program Applied Linguistic. Saya gunakan istilah Applied Linguistic ini ataupun linguistik terapan ini kerana kita rasai pelajar-pelajar luar daripada Malaysia pun boleh bersama dengan kita. Jadi keterbukaan kepada pelajar luar negara ini sebenarnya memberikan banyak peluang untuk bersama-sama membawa masyarakat dunia kepada suatu tujuan tadi. Ramai tak, Iaitulah Prof? virtue. Pelajar luar negara tu. Prof ada dia punya statistik? Secara statistiknya saya taklah ada, tapi secara keseluruhan pelajar kita yang mengambil master dengan PhD ini, kita ada sekitar 130 orang. Oh, ramai. Kalau yang itu yang aktif, yang tidak aktif kalau dicampurkan sekali dia jadi sekitar 190 orang. Maknanya ini sekarang ni, maknanya jumlah yang sangat besar.
Maknanya inilah sebenarnya menjadi asas untuk kita. Program yang kedua yang kita tawarkan ya, iaitulah namanya ialah Bahasa Melayu Contemporary. Dia adalah satu entiti penting untuk memartabatkan kedudukan bahasa Melayu di persada masyarakat dunia. Dan kita tahu bahasa Melayu ini bukan sekadar bahasa Melayu di tempat kita, Puan Izlina, tetapi dia sebenarnya sudah pun dikenali oleh dunia. Saya tertarik sikitlah, saya depan. Boleh. Ada satu kes dalam YouTube kan, seorang yang daripada Amerika kan, dia bercakap bahasa Melayu dan mendapat rating yang tinggi dalam YouTube. Di mana isteri dia tu orang Mak Saleh lah, dia tu dari India kan. Bermakna bila sekarang tidak ada border tau, borderless world. Dunia yang tidak ada sepadan, yang setiap orang sebenarnya boleh menguasai bahasa. Dan kita mempromosikan bahasa Melayu kepada mereka. Ini dua program yang penting. Program yang ketiga, ini program dalam bidang saya, Islamic Studies. Okey. Islamic Studies ini sebenarnya orang tak tahu pun wujud di tempat yang namanya sekolah atau pusat pengajian bahasa Tamadun dan Falsafah ini. Betul. Tetapi kita bukan sekadar menawarkan bahasa pengajian Islam ini dalam bahasa Melayu, ditulis dalam bahasa Melayu, boleh ditulis dalam bahasa Inggeris, boleh ditulis dalam bahasa Arab. MD want to come here to write in English or to write in Arabic, welcome. So kita mengharapkan siapa saja berminat untuk menulis, dia rasa seronok menulis dalam bahasa Inggeris, tulis dalam bahasa Melayu, tulis dalam bahasa Arab pun, maaf muskilah. Ini bahasa Arab katalah, maaf muskilah. Jadi alhamdulillah. Kita benar. Yang keempatnya history. Jadi PhD dan master by research juga dalam sejarah. Kenapa? Nationhood ini ataupun history ini sebenarnya dia membawa masyarakat kita pada suatu adab, bagaimana nak mengadapkan diri kita dengan bangsa ini, dengan masyarakat ini. Ini sebenarnya keempat-empat program ni yang kita tawarkan sangat baik untuk pelajar-pelajar kita datanglah. Sebab kita ada jumlah tenaga pengajar kita di sini, Azlin ya. Kita ada 160 orang tenaga pengajar. Tapi bukan semua dalam sebagai staf akademik, sebagai lecturer. Sebahagiannya 77 orang itu adalah daripada pusat bahasa, guru bahasa. Jadi kita punya jumlah yang cukup besar lah sebenarnya. Itulah yang boleh saya sampaikan. Untuk menampung student kan, Prof. So interesting sebab boleh menulis dalam bahasa Arab, English ataupun BM. Sebab tak ramai yang tahu sebenarnya, betul. Sebab Islamic Studies kan, bila cakap pasal pengajian bahasa tamadun dan falsafah, itulah yang saya cakap tadi. Orang akan ingat dia kesusastraan ataupun macam Shakespeare lah. Tapi sebenarnya lagi besar, lagi luas. Saya nak bagi dekat cik adik sebelah saya kiri. Sebelah kiri ni pula Dr. Syairi ni macam-macam dia nak share. Silakan doktor. Tak payah nak senyum sangat. Silakan. Terima kasih Wan Lin. Rasanya Ustaz Prof Syukri dah banyak terang kot. Saya tak banyak cerita, tak payah banyak cerita kot dah. Tapi hari ni saya nak promote lah dua program di pusat pengajian kami, iaitu program macam Prof sebut tadi, Applied Linguistics dan pengajian bahasa Melayu Contemporary. Jadi saya rincikan dulu dah pengajian bahasa Melayu Contemporary sebab dua-duanya hampir sama tapi berbeza. Bila orang selalu tanya kenapa kami kena pergi ke UM untuk buat bahasa Melayu, universiti lain pun ada. Dan saya punya jawapan, saya akan kata kami tawarkan bahasa Melayu contemporary. Contemporary itu semasa sebab kita hidup zaman semasa. So kita nak tahu apa yang berlaku sekarang. Macam contoh sekarang bila kita sebut tahun 2020 kita negara dunia lah kecoh dengan kes coronavirus. Sampai hari ni ada lebih 2 juta manusia mati, dan bila sampai meninggal dunia lah, bila sampai di Malaysia, apa yang kita tengok dari segi bahasa, dia mengganggu, bukan mengganggu lah, saya boleh kata dia menambah baik landscape bahasa di Malaysia. Dulu kita tak tahu apa bendanya, apa maksud pandemik, kita tak tahu norma baru tu apa, pelitup muka tu tak ada, tak pernah dengar. Tapi bila kita, macam kita duduk di Changlun ni di kampung, bila kita pergi, misalnya saya suka makan di menyorok di kedai makan Abang Jo, promote lah pula di kampung Shanghai. Kadang-kadang tu kita dengar orang kampung bercerita, dan seronok bila dengar mereka cerita sebab dia guna logat bahasa Kedah, tapi dia sebut perkataan hampa kena jaga SOP. Saya nak tanya juga Pak Cik tahu tak SOP tu apa. Tapi menarik sebab pada saya itu kekuatan nak bahasa. Pandemik itu
telah menghasilkan banyak perkataan-perkataan baru. Kita ada orang sebut tentang kluster saringan, konteks rapat. Tiba-tiba kita dengar merata-rata orang bercakap. Jadi itu bahasa contemporary. Apa isunya banyak. Contohnya tu bila dah berbalik pada pandemik tadi, kita ada banyak berita palsu. Sokmed, social media lah kita nampak orang guna macam-macam emoji. Dulu saya selalu ingat kalau emoji yang senyum-senyum, sengih-sengih senyum sampai orang kata apa, ayat mata, apa juga kan, berambok, mengamu ayat mata orang kata. Saya selalu ingatkan orang perempuan yang guna. Tapi rupanya tidak. Yang guna itu lelaki. Menarik pada saya. Sebab itu kita dalam linguistik kita kata non-verbal. Bahasa bukan tubuh yang telah dipindahkan dalam bentuk tulisan. Kita nampak image. Jadi benda-benda itu yang kita kaji dalam bahasa. Pada saya menariklah bila di UM ada bahasa Melayu contemporary. Itu antara benda yang kita boleh kupas dalam bidang. Jadi berbalik pada tadi sebab itu bila orang tanya kenapa nak ambil, saya kata ini benda-benda ini kita dedahkan, kita bincang dalam kelas. Kita tidak lagi melihat bahasa Melayu klasik, bukan nak menidakkan kepentingan, tapi kita bincang sedikit, tapi kita lebih fokus kepada kedinamikan bahasa itu sendiri, moden lah. Jadi itulah, dan kita ada untuk bahasa Melayu menariknya sebab bila sebut tentang linguistik bahasa, orang selalu ingat yang ambil program ni mesti cikgu-cikgu cikgu bahasa Melayu, betul. Saya pun mesti nak tanya ijazah juga. pertama dia bahasa Melayu, pendidikan bahasa Melayu ataupun option dia bahasa Melayu. Ini tidak benar. Sebab pengalaman kami lah, pelajar kami ni datang dari pelbagai bidang. Kita ada leksikografer, penyusun kamus, kita ada content writer, penulis konten kandungan yang agak popular sekarang ni. Kita ada eksekutif, kita ada wartawan, kita ada penyunting, kita ada penulis tersohor, tak nak sebut nama lah kot, tapi kita ada penulis juga yang datang mengaji di UM dalam bidang pengajian bahasa Melayu contemporary. Macam tadi apa yang Prof Syukri sebut lah, kadang-kadang orang ingat bila buat bahasa Melayu ni tak boleh tulis dalam tesis dalam bahasa Inggeris. Tak benar. Sebab kita ada pelajar kita yang menulis tesis dalam bahasa Inggeris tapi dalam program pengajian bahasa Melayu contemporary. Dia mengupas isu bahasa Melayu, boleh, bro, tapi walaupun dia menulis ambil dalam tu, bahasa Inggeris. Sebab boleh. pada saya kita cakap pasal persada antarabangsa kan, kita nak memartabatkan bahasa Melayu ke tahap itu. Jadi pada saya tak salah lah, dan memang kita ada pelajar yang menulis tesis dalam bahasa Inggeris tapi tentang bahasa Melayu. Tentang bahasa Melayu. Itu menarik itu nak tengok tadilah tentang pelajar, itulah kata macam-macam bidang lah kita ada pelajar bukan saja berbahasa Melayu, kita ada pelajar dari sains tulen, itu yang menarik. Kita ada pelajar dari yang buat sains politik, yang buat masters dan PhD dalam bidang kita. Kita ada pelajar dari bidang teknologi, media, So maknanya digital tak science. semestinya daripada undergraduate dia bahasa saja, betul tak, Doktor? Bermacam ragam. Accountant pun boleh, Boleh. IT pun boleh, betul tak? Boleh, Jadi boleh. semualah boleh. Boleh, sama begitu Dia besar lah Jadi sebenarnya itulah skop dia. itu satu. Dan itu tentang bahasa Melayu bila kita cakap pasal Flight Link tadi, Prof sebut memang itu kita kata teras teras program teras atau dalam kita panggil flagship program lah. Bila sebut je SLCP, Pusat Pengajian Bahasa dan Tamadun Falsafah, orang akan kata oh you buat linguistik, you apply linguistik. Orang akan cakap kat muka kita ni dari Ada tulis apply linguistik, betul. Jadi kita pun senyum-senyum aja lah kan. Tapi itulah tujuan yang utama. Jadi applied linguistik menarik juga sebab dalam itu bila kita sebut linguistik terapan, kita tengok apa yang berlaku di pejabat, apa yang berlaku di hotel, bahasa Inggeris yang digunakan di hotel. So perkara-perkara itu juga dikajilah, dibincangkan dalam program applied linguistik. Itu saja dari saya. Kejap kita sambung lah. Kejap saya take nafas. Tu Azli. Tak nafas. Puan Azli, saya cuma sebut balik pada sebab itulah adab dalam bahasa ini sebenarnya dipelopori oleh bahasa itu sendiri. Jadi kalau tak ada kebijaksanaan berbahasa, maka tidak beradab lah semua. Tak ada, betul saya setuju. Puan Ani, daripada tadi ditunggu tu bila time ni, bila tak nak cakap ni. Okey, Puan Ani merupakan student kan? Student PG di sini. Puan Ani sekarang bekerja ke ataupun buat full time ke atau macam mana? Saya full time, Full tapi time PG. saya bekerja di Jabatan Penyiaran Malaysia, Ah, RTM. okey. So undergraduate dulu ambil apa? Undergraduate saya komunikasi. Komunikasi. Okey, dan decide untuk sambung dengan master di linguistik. Boleh cerita sikit tak apa yang membuatkan Puan Ani nak sambung dengan SLCP?
Okay. Saya master saya sebenarnya saya dah ambil bahasa juga sebenarnya untuk kemajuan kerjaya saya sebab kita tahu Kuat sikit, jabatan boleh dengar tak? Dekat sikit. Okay. Jabatan penyiaran ni kita punya core business kita adalah komunikasi. So komunikasi interaction kita dengan masyarakat melalui media. Medium kita adalah radio, berita, TV dan sebagainya, rancangan-rancangan TV dan untuk saya memilih bahasa ni adalah untuk saya guna pakai dalam kerjaya saya lah. Dan pada semasa saya ambil master tu, saya di bilik berita sebagai penyunting. Jadi saya melihat kepentingan bahasa tu merupakan satu kewajipan bagi saya. Sebab tu saya beralih daripada komunikasi dan saya ambil bahasa. Dan itu saya buat di uni lain lah. Bila saya nak sambung PhD, saya rasa masa saya buat master saya dah rasa bahasa ni sangat menarik. Jadi saya dah lupakan dah komunikasi, semua tu dah lupa. Jadi saya berhajat untuk sambung PhD saya pun dalam bahasa juga. Sebab saya dah jatuh cinta sebenarnya dengan bahasa. Sebab seperti yang Prof katakan tadi, bahasa ni kita bermain dengan ilmu dengan adab. Jadi bahasa ni adalah orang kata apa, asas kepada bidang-bidang ilmu yang lain. Kita nak kuasai sesuatu bidang ilmu, disiplin, kita kena tahu berbahasa dulu. Betul. Dan kajian saya dalam master juga adalah peristilahan. Jadi saya lihat kenapa saya pilih UUM, sebab di sinilah tempatnya. Contemporary seperti yang Dr. Sherry nyatakan tadi, di sinilah tempatnya untuk saya menggali. Sebab di uni-uni lain memang ada bahasa Melayu tetapi lebih kepada tulen. Jadi di sini sebab kajian saya lebih kepada contemporary yang insya-Allah akan balik menyumbang kepada industri, kepada jabatan saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Okey, Dr. Asma, we are actually talking about the programs that we have and why Universiti Utara Malaysia, what they are offering for applied linguistics and all that. Perhaps you can tell us, because you done your master or PhD here, perhaps you can tell us your experience with when doing your study in UUM and why do you choose that program? Okay, thank you so much for the question. I'm so glad to be with you today. And okay, yes, as you said just now, madam, that I did my master's and my PhD there at UUM. And maybe I need to share that I got a scholarship from my country to do my higher studies either in India or Malaysia. So without hesitation, of course, I decided to go to Malaysia. But then the question was what university to join. And at that time, there was a friend of mine who was doing his first semester there at UUM. So he recommended UUM for me. So he was telling me something like, UUM is like a big garden, very big hijab garden. And he said that the environment there is very conducive, a peaceful place. So you can enjoy studying there. And when I decided, of course, to join UMS. And when I went there, I really witnessed all these, the beauty of UAM in terms of the facilities over there, in terms of, at all levels, even for the accommodation, for example, the library. The library is a very big and very sophisticated one in terms of, let's say, the electronic facilities. And what else? It was such a nice experience for me. How long you with UUM? How many years? So masters and PhD, something like with an interval in the middle, something like more than 6 years, 7 years. Okay. And just one point, I would like to share something very personal. When I had to leave UUM, because once you complete your study, you have to leave, because I was living in the campus. Yeah. So I spent my life there during these 7 years, 6-7 years. I spent my life there, and I always tell my friends that those years were among the best years of my life so far. So just to share something personal, when I had to leave UUM,
because I was living in the campus. I was crying. You're crying because it feels sad to leave UUM. Yeah, that's serious. I mean, I was crying because everything there was wonderful. Whether I mean, whether living in the campus, whether dealing with the staff, dealing with my lecturers. And I still remember some of my lecturers who taught me first when I joined UUM for my master's. I still remember Associate Professor Dr. Siti Jamila Bidin and also Associate Professor Dr. Ahmad Effendi Shahabuddin, and also remember Dr. Mina Harun. And by the way, Dr. Siti Jamila and Dr. Effendi were my supervisors for my PhD. And that's why, as I said just now, that, okay, everything's there in UUM is something like perfect. For example, for the lecturers, whether those who taught me during my master's study or for my supervisors, they were amazing. They were cooperative, supportive, understanding. And I always tell myself and also share with my friends that I was so lucky to go to UUM. That's good to know. Yeah, so this is just all that I can say. We are What happy else? that you are actually enjoying your time and in University Utara Malaysia. And I'm sure that you can also tell your story to your friends and all that, so that they can also feel the experience in UUM, right? Yes, I did. I was, and by the way, one of my colleagues here at University Malaysia Sabah is doing her master's at chess. I'm not very sure what department, but she was sharing with me the same points that I'm sharing with you. She was like, okay, UUM is really a different place. Maybe it's because of the location. Yes. Maybe because of, yeah. We have 10,000 acres of forest surrounding us. Yeah. That makes us different. Yep. The river there, but also academically in terms of, let's say, in terms of gaining knowledge. Yeah. I did learn a lot. I was talking about my lecturers, former lecturers just now. I did learn a lot from them. I did learn research skills from them. I did learn many of the important tools that we need to have as master students, whether in terms of, for example, let's say criticize, for example, literature with the, as I said just now, in terms of research skills. Many, they really could, let's say, polish our, the skills that we have. They made us much better than, before we had joined them. Yeah. Okay, that's good to know. A lot of good experiences with University Utara Malaysia. Okay, Professor Dr. Mujibur Rahman, are you there? Perhaps you can tell us an experience, a brief one, Professor, before we go for a break. Then we continue with a lot of things to say. Prof. Mujibur Rahman, silakan. Can you hear me? Professor Mujibur Rahman, dengar tak? Bisa dengar? We can't hear you. Mic kot, mic. I think your mic, Prof. Can you test? Headphone kot, headphone. Okay, maybe for kita, Prof boleh dengar tak? Prof Mujibur Rahman, can you hear me? Because we can't hear you. I think there's problem with your mic. Maybe you check your connection, your mic, and also perhaps kalau boleh cari headphone
sebentar saya beri laluan kepada penyanyi kita sebentar, rehat untuk Profesor Mujibur Rahman untuk cuba betulkan headphone ataupun speakernya. Saya ingin menjemput penyanyi kita yang kedua, Encik Muhaimi kan, daripada Skimpa, betul? Betul. Dia ada lagu special ni. Silakan Muhaimi. Apakah kau coba untuk menafikan keikhlasan hatiku padamu? Betapa ku mencoba mendapatkan secebis kasihmu. Apakah kau tak mampu untuk menentukan di antara kaca dan permata betapa telahanmu memaksaku mengundurkan diri, dan tak seharusnya aku bertemu dirimu di dunia ini, dan kau membuang diriku sesuka hatimu dan memilih dia, dan ku tersandar begini meratapi hati yang telah dilukai. Aku sedar betapa hinanya ku di matamu. Namun jika ku diperlukan dan diterima, izinkan ku menagih kasihmu. Namun jika ku ditolak, tak diperlukan, buang segala tentangku, dan tak seharusnya aku bertemu dirimu di dunia ini, dan kau membuang diriku sesuka hatimu dan memilih dia, dan ku tersandar begini meratapi hati yang telah dilukai. Aku sedar betapa hinanya ku di matamu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Muhaimi. Sedap suara Muhaimi. Lepas ni boleh tempah untuk jamuan Prof Syukri kena tempah lepas ni. Kalau untuk ada event-event selepas ni. Okey. Dah okey ke Prof Mujibur Rahman? Dah dapat tak? Assalamualaikum. Boleh bercakap sekarang? Okey, saya nak jemput tu dia. Profesor Dr. Mujibur Rahman mungkin untuk share experience selama menuntut di Universiti Utara Malaysia.
Silakan Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Prof. Syukri Ahmad Salahuddin pada Pusat Pengkajian Bahasa Tamadun dan Falsafah dan semua yang ada di studio. Juga Dr. Asmah. Kami masuk ke UUM itu pada terdaftar sebagai mahasiswa PhD, program PhD, itu pada tahun 2005 selepas tsunami di Aceh. Ketika itu dari Aceh ada 22 pelajar yang Connection mana pula ni? Kat sana. saya itu untuk halo? Ya, silakan. Ya. Itu kita dapat informasi awal itu dari information yang disampaikan oleh pihak UUM. Ketika itu Profesor Mustafa dia naik counselor, sebelum beliau jadi naik counselor, Profesor Mustafa Ishak itu sering olah-alik dari Malaysia ke Aceh. Kemudian beliau melakukan beberapa kali meeting dengan beberapa universiti yang ada di Aceh. Waktu itu salah satu universiti yang menyambut baik tentang pembelajaran atau tentang pendidikan di UUM itu adalah UNIDA, Universiti Iskandar Muda. Nah, dari kemudian terjadilah yang namanya MOA antara UNIDA dengan UUM. Kemudian saya bergabung dalam itu untuk ikut pendidikan di UUM. Ya. Setelah yang menarik di sini ini ada pengalaman kami itu dari 22 kami yang menuntut ilmu di UUM itu hanya 4 orang yang selesai. Oh, okey. 4 yang selesai. Sementara yang 18 lagi itu determinate. Begitu sudah 5 tahun itu, lebih 5 tahun itu determinate semuanya. Kemudian di sini mungkin kami berbagi informasi kenapa hanya 4 kami ini yang selesai. Jadi di sini saya melihat ketika sama-sama kami ini 22 pelajar ini mengambil subjek, waktu itu kita punya subjek itu 6 materi, 6 pelajaran. Semuanya itu selesai dengan baik. Tetapi kemudian ketika menulis disertasi, tesis, disinilah mulai pelajar-pelajar kita ini ketika menulis tesis inilah ada problemnya. Di sini saya menyampaikan ke pihak manajemen khususnya di pusat pengkajian, kalau nantinya misalnya ada pelajar dari luar negara yang mengambil program magister atau PhD, mungkin ketika sedang menulis ini, para pelajar sedang menulis, di sini mungkin yang perlu dicari sebuah sistem. Bagaimana para pelajar ini dia terus bisa menulis, kalau ada kendala ketika dia menulis, dia mendapat informasi atau support dari penyelia, jangan sampai dia berhenti, tidak menulis lagi tesisnya, dan akhirnya yang 18 itu tidak selesai. Nah, ini pengalaman kami. Prof, saya sebenarnya berminat nak tanya pengalaman Prof di UUM ni. Macam mana Prof menghabiskan pelajaran dan apakah cabaran-cabaran ataupun mungkin ada kenangan manis Prof di UUM? Alhamdulillah banyak sekali kenangan manis itu di UUM. Yang tu yang nak dengar tu. Ya. Saya ketika belajar di UUM, saya tinggal di Bukit Kaci. Oh, di dalam kampus. Di dalam kampus. Nah, itu terakhirnya itu saya full time itu untuk menyelesaikan tesis.
saya flightnya dari Banda Aceh ke Penang. Kemudian sampai di Penang itu paling transit 1 hari atau satu malam itu di sama pelajar Aceh yang ada di USN. Kemudian esoknya saya ambil satu kereta kancil kecil itu, saya driver sendiri, saya bawa mobil kancil ini sendiri ke UUM. Duduk saya di Bukit Kaci itu kadang sampai 2 bulan menulis dan sebagainya. Jadi di Bukit Kaci itu yang ini ketika misalnya dari Changlung ke Bukit Kaci pukul 12 malam misalnya itu agak Gelap. takut-takut Ya. juga. Berapa tahun Prof di UUM? Pengalaman ni berapa tahun di UUM? 5 tahun. Lebih 5 kurang tahun. 5 tahun. Okey. Saya masuk 2005, selesai 2010, Agustus 2010, convocation. Bagaimana dengan pengalaman ketika mengambil master dan PhD itu dengan lecturer, ada tak challenges yang Prof alami ataupun bagaimana situasi dia? Proses 5 tahun tu. Ya, alhamdulillah saya di bawah selianya Profesor Syukri Ahmad dengan Prof Mustafa Kasim, saya mendapatkan kemudahan yang luar biasa. Jadi setiap saya berada di kampus ataupun berada di Aceh, kami selalu melakukan komunikasi, jadi melalui email, telepon bimbit dan sebagainya. Dan ketika yang banyak ini kan ketika saya menulis tesis itu yang sering berjumpa, konsul, tesis dan sebagainya, itu banyak sekali kemudahan yang kami rasakan dari para penyelia kita, dari Prof Syukri. Terima kasih banyak Prof Syukri. Ini berkat keikhlasan beliau dalam membimbing, kemudian berbagi pengalaman dan ilmu, itu kami rasakan luar biasa. Juga Komitmen daripada Mustafa pensyarah. Kasim, ya dari pensyarah. Beliau waktu itu sebagai pensyarah dan juga sebagai penyelia ketika saya menulis tesis. Tahniah juga lah sebab sekarang ni dah jadi profesor dah. Dah jadi Terima profesor, kasih, betul. Prof. Alhamdulillah. Salah satu kejayaan ya Prof. Ada anak murid yang jadi profesor merupakan kejayaan, betul tak Prof? Kepuasan dia kan Prof kan? Kepuasan lah. Kepuasan. Bukan senang lah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Prof Syukri. Kuat sikit, tak dengar. Okey, bila saya dengar Kuat sikit. cerita Dengar tak? Prof Okey tak? ni, saya pengalaman saya because this is my second semester here. Tapi pengalaman saya di sini, walaupun baru 2 semester, saya diterima dengan very warm welcome dengan saya punya penyelia, dengan pensyarah-pensyarah. Pada semester pertama kita diwajibkan untuk ambil academic writing dan juga research method kan. Saya kosong sebab saya master saya pada 2016. Bila 4 tahun saya bekerja, saya dah banyak lupa. Tapi bila saya masuk, saya dibimbing daripada kosong tu. Alhamdulillah, saya dah tahu dah apa gap. Jadi saya dah tahu permasalahan kajian tu macam mana nak cari dalam tempoh masa yang sangat singkat. Dibantu oleh penyelia-penyelia yang sangat-sangat membantu. Dia bukan mengarah kita ke jalan yang kita nak tuju, tapi dia bimbing. Dia bimbing kita, dia halakan kita kepada hala tuju kita yang betul. Dan juga Memudahkan kan, betul tak? Memudahkan ya, betul. Student, komitmen daripada lecturer sebenarnya, betul tak Prof? Sangat membantu kan? Puan Zelin, kenikmatan bagi seseorang yang menjadi seorang pensyarah itu, supervisor itu ialah bila kita lihat anak buah kita tu habis. Dia berjaya. Apatah lagi dia berjaya dalam bidang dia. Oh, itu satu nikmat lah. Nikmat Alhamdulillah. Okey, Dr. Sherry, nak cerita sikit tak? Saya nak tahu sebenarnya, ramai yang nak tahu kat situ, apakah syarat-syarat kemasukan? Macam mana nak syarat-syarat nak apply? Sebab interesting tau bila Prof kata tak semestinya daripada bidang sastra untuk sambung, betul tak Prof? Saya background BBA, mungkin saya pun ada kawan-kawan saya yang juga berminat, boleh je sambung master atau PhD dengan SLCP. Oh, ada juga accountant, betul tak, yang berminat, atau even IT background. Mungkin Dr. Sherry boleh share sikit syarat-syarat kemasukan? Okey.
Betul, kalau untuk pengajar bahasa Melayu kontemporari kita tak menetapkan lah dia perlu ada ijazah pertama dalam bidang bahasa Melayu. Boleh dalam bidang-bidang yang berkaitan kita terima dengan syarat itulah CGPA 2.75 itu minimum tapi katalah dia tak dapat 2.75 tapi dia dah kerja 3 tahun. 3 tahun. Dah kerja 3 tahun. Okey, kita pertimbangkan sebab dah kerja 3 tahun kita ambil kira pengalaman bekerja tu lah. Jadi dia boleh buat masters sebab dah bekerja 3 tahun lah. Jadi katalah dia tak ada degree kan, kadang-kadang ada yang ada diploma saja. Jangan bimbang kita alu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan ke UM sebab kita memang ada, kita benarkan lah. Dan kita dengan syarat walaupun dia diploma tapi sama juga dia ada pengalaman 5 tahun bekerja. Jadi kita ambil kira pengalaman itu sebab pada kita pengalaman itulah memandaikan manusia. Jadi kita terima pada kita lihat pengalaman itu sebagai menajamkan lagi kemahiran dia lah. Jadi itu boleh dibenarkan. Tak kira program apa asalkan dia ada pengalaman bekerja. Kalaulah dia tak dapat 2.75 itu untuk bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu. Untuk bahasa Inggeris sedikit berbeza Itu lah. kalau tak ada pengalaman 2.75 tu minimum, betul tak? Tapi sekiranya kalau CGPA dia bawah daripada 2.75 tu dia asalkan dia bekerja 3 tahun. Ya. 3 tahun 3 tahun bekerja. 3 tahun bekerja. Sekarang ni kan kita di UM kita amalkan sistem 3 semester setahun. Ya, betul. Jadi pelajar boleh graduate kalau buat ijazah pertama tu minimum 3 tahun, kalau buat full time dia boleh graduate habis. Oh, okey. Dengan project paper. Tu kalau part time 5 semester lah. 5 semester lebih kurang setahun setengah. Setahun setengah habis. InsyaAllah habis. InsyaAllah. Sekarang ni lagi mudah sebab online, betul tak? Betul. Dulu kena kita ambil kesempatan ni. Sebab kita ada program kita tawarkan program di Kota Baru, di Terengganu Oh, ada. So maknanya jadi ada tak lecturer yang ke sana? Ya, memang kita ke sana. Kita sendiri mengajar sana lah. Tapi kerana COVID ni tak perlu dah sebab kita maya jadi kita jumpa online sajalah. Boleh jadi memudahkanlah untuk mereka yang bekerja. Tak perlulah orang kata travel dari sana ke mari, kita pun tak perlu travel ke sana. Kita online saja. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya di SLCP ni dia bukan saja mencari student tetapi ada juga collaboration dengan industri yang boleh dibuat. Research, betul tak Prof? Sekiranya ada daripada jabatan kerajaan ataupun private yang boleh buat research, betul tak? Bersama betul. Dengan UM. Ya. Apa sahaja yang universiti anjurkan untuk ada collaboration dengan mana-mana industri, maknanya kita pun terlibat sama. Pusat Pengajian Bahasa Taman dan Falsafah ni dia orang kata apa? Sederap dan selangkah bersama-sama dengan mana-mana pusat pengajian yang lain. Itulah dia orang falsafah ni. Ayat dia tu memang power. Tergedu saya sekejap. Okey, Dr. Sherry rasanya tadi nak share. Ada conference ke Dr. Sherry? Ya, saya nak minta producer tolong share. Producer. Kita producer. Kita nak ada share conference. Okay, InsyaAllah kita akan ada persidangan rentas, persidangan antarabangsa rentas pada 2 dan 3 hari bulan Jun 2021. Memang kita dah abstrak dah habis lah, tarikh tamat tempoh penerimaan abstrak, tapi kita masih terima kertas kerja penuh. Jadi tuan-puan yang berminat bolehlah hantar kertas kerja lewat-lewatnya 1 April lah kita terima kertas kerja penuh. Jadi murahlah conference ni RM100 yuran pembentangan, dan kita ada penerbitan dalam bentuk e-proceeding. Dia cover lah sebab dia untuk di bawah Pusat Pengajian Bahasa Tamadun dan Falsafah. Jadi apa-apa kajian yang berkaitan kita terimalah berkaitan dengan bahasa, tapi ada kaitan dengan falsafah pun boleh. Siapa-siapa pun boleh boleh datang membentang. Tapi itulah hantar kertas kerja penuh pada 1 hari bulan April. Linguistik juga ada insya-Allah pada bulan Disember ini. Mereka juga ada conference plat linguistik lah. Mereka akan adakan conference pada bulan Disember secara virtual juga. Kedua-dua persidangan ni memang kita buat secara virtual kerana keadaan tidak membenarkan kita lah untuk buat. Nama conference tu First Applied Linguistic Conference yang akan diadakan pada 1 hingga 2 Disember 2021. Jadi kita alu-alukanlah kita nak wawarkan program ini, persidangan inilah kepada khalayak pendengar. Nanti saya nak minta share, Dr. Azla mungkin share kat komen tu nanti untuk siapa yang boleh refer balik kan brochure tu tadi, untuk siapa yang berminat. Saya nak tanya, selain daripada student, research, apakah kolaborasi yang boleh dibuat dengan industri? Joint venture yang boleh dibuat dengan industri. Boleh tak Dr. Sherry ataupun mungkin Prof boleh cerita sikit? Sebenarnya kita dah ada collaboration pun, antaranya dengan DWP, kita ada dengan dengan museum dan sebagainya.
collaboration yang boleh dibuat lagi dengan industri yang kaitan dengan kewartawanan dan sebagainya sebenarnya sangat dekat dengan kita. Skimpol pun begitu, kita pun begitulah sebab kita ni juga ada kaitan dengan aspek-aspek yang berkait rapat dengan soal-soal media, dengan penyiaran dan sebagainya. Betul. Jadi sebenarnya itulah di antara entiti kita yang ada keistimewaan sebenarnya. Dulu kita ada bentang satu program baru dipanggil BALBA, Bachelor of Applied Linguistics and Business Administration. Di antara komen diberikan ni, program ni akan dimulakan pada bulan 9 ini, Bachelor of first degree lah. Program ini sangat baik sebab bila dia orang tengok begitu, antara pandangan-pandangan mereka mereka katakan dalam aspek industri mereka perlukan orang-orang yang punya keupayaan bahasa Inggeris yang tinggi, standard. Jadi orang-orang yang punya keupayaan bahasa Inggeris ini perlu datang daripada orang-orang yang belajar dalam bidang bahasa, especially dalam bidang bahasa Inggeris. Sebab itu industri ini yang Puan Azlin tanya tadi sebenarnya sesuai untuk semua bidang. Jadi kewartawan bukan sekadar kewartawan, mana-mana kadang-kadang Asia pun perlu juga orang-orang yang pandai dalam bahasa Inggeris kan. Betul tak? Copywriter semua ada. Ya, itu yang dikatakan virtue dalam sudut language tu. Keupayaan berbahasa pada tahap tinggi hanya datang daripada linguistik je lah. Itu dia. Di pusat pengajian kita ada 3 undergraduate ya. Satu di bawah Applied Linguistics yang Prof sebut tadi lah. Kita ada Applied Linguistics dan Business Administration yang akan ditawarkan tahun ini insyaAllah. Dan kita ada 2 lagi program Bachelor of Sarjana Sastra lah, Sarjana Bahasa Sastra dalam bidang linguistik dan IT. Kita kahwinkan linguistik dan IT. Dan kita ada satu lagi sarjana sastra Sastra Contemporary, kita kahwinkan gabungkan dengan pengurusan media industri kreatif. Jadi itulah kita sebab sekarang ni kita ambil kira macam Prof sebut, kita ambil kira apa yang berlaku sekarang. Kita nak kalau boleh graduan kita boleh bekerja, kita pentingkan kebolehpasaran tu. Bila dia graduate, apa sumbangan yang dia boleh berikan kepada masyarakat. Jadi kita pastikan bila kita tawarkan program biarlah sesuai dengan kehendak masyarakat semasa hari ini. Dan juga semasa. Sebab applied linguistik ni tu saya cakap tadi, dia government pun perlukan, even private perlukan, semua jabatan dan semua ni lah industri. Yang akan ditawarkan juga ni Bachelor in Applied History kan. Bachelor Applied History juga akan ditawarkan pada bulan 9 ni. Maknanya history pun applied. Maknanya bukan linguistik je applied. Akan kita tawarkan juga insya-Allah akan datang ni dipanggil dia sarjana muda pengurusan syariah, applied linguistik, linguistik terapan dan juga media baru. Maknanya kita gabungkan, kita blendkan keseluruhan tu menghasilkan sesuatu yang lain daripada yang lain. Kelainan kek kita tu. Memang tak ada kat tempat lain lah, Prof. Betul tak? Rasa tak ada. Ini the first time. The first time menariknya. Sejarah, IT, communication tadi. Mike tu, Dr. Syari, Mike. Industri kreatif management ya, pengurusan kreatif industri. Sebab sekarang ni kan orang sebut macam-macam lah, drama TV adaptasi lah, apa lagi. Itu kepakaran. Mereka perlukan orang yang mereka ada konten, mereka juga mahu orang yang pandai bahasa, pandai sastra. Nak digabungkan lah. Jadi di sinilah kita cuba bekalkan apa yang diperlukan oleh player, pemain-pemain industri luar sana. Bahasa ni sangat penting supaya mesej tu sampai dengan tepat. Dalam sekarang ni lagilah sebab bila ada COVID ni lagi communication tu lagi penting. Betul tak doktor? So ya Prof. Itu sebab tu Puan Azlin, kita gabungkan yang lama dengan yang baru. Jadi yang lama itu jangan dilupa. Dan moden kan sikit. Tu contemporary tu. Menarik. So sebenarnya untuk yang berminat tadi Dr. Syari dah share. So apply macam mana Dr. Syari? Sama ya, kalau yang berminat untuk program kita, insyaAllah nanti kejap tulis di FB ya, boleh hubungi untuk applied linguistik, boleh hubungi Dr. Hasliza Abdul Halim ya. Email beliau haslieza@um.edu.my. Untuk bahasa Melayu boleh hubungi Dr. Ahmad Fuad lah. Email beliau afuad@um.edu.my. Kita akan type lah di FB nanti untuk mereka yang nak tahu tu. Boleh hubungi kedua-dua penyelaras program inilah untuk maklumat lanjut. Saya baca tu ada alumni tu Muhammad Syah Remi Ikmal.
Memang Alumni ada. SLCP. Siapa punya student? Itu Sherry bahasa punya Melayu ya, pengajar bahasa Melayu contemporary. pengajar Beliau bahasa Melayu. buat master sarjana dan juga PhD, PhD. Dengan pengajar bahasa Melayu contemporary. Ini yang saya kata penulis. Penulis skrip yang sangat beliau penulis penulis novel dan juga penulis skrip yang terkenal kalau kita tengok di TV. Okay. Inilah dia orangnya yang menulis skrip. Dia ada nama dan glamour juga kot. pensyarah. Selalu kan pakai nama pena kan. Sekarang beliau bertugas sebagai pensyarah di Universiti Sains Malaysia. Alhamdulillah. Saya nak tanya Prof, sebenarnya kalau kita buat master dan PhD tu berapa lama tu? Dia punya proses tu. Tempohnya tu 3 tahun. 3 Tapi tahun. kadang-kadang ada 3 terlebih sikit. tahun master atau Master 2 tahun, selalunya setahun setengah ke 2 tahun lah. okey. Jadi lazimnya untuk PhD itu 3 tahun. 3 Kenapa tahun. 3 tahun tu? Kerana tahun pertama tu baru nak mencari-cari kan kadang-kadang. Jadi tahun kedua tu baru nak mula menulis kan. Tahun ketiga itu lazimnya kita akan dapatlah, kita collect data dan kemudian kita hasilkan, kita dapat finding dan sebagainya. 3 tahun tu sebenarnya bukanlah tak boleh tak dapat. Setiap orang kalau diberikan tumpuan penuh untuk 3 tahun tu sebenarnya boleh. Cuma yang menjadikan kita tak boleh ni lazimnya kerana ada banyak lagi komitmen yang lain. Okey. Jadi kita ambil kira yang tu, sebab tu bila jadi supervisor saya fikir bukan saya saja. Prof Mujib pun untuk jadi profesor dia mesti dah menyelia ramai orang kan. Penyeliaan datang ini daripada pengalaman kita yang kita dapat, yang itu sebenarnya mematangkan kita untuk menjadikan kita seorang yang dapat menghasilkan scholars, istilahnya ialah quote unquote scholars lah, seseorang yang boleh kembali menyumbang kepada masyarakat. Istilah yang saya gunakan ni, saya suka guna kataan budi itulah. Kalau dalam Quran ini disebut wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berilah sesuatu kepada manusia, kepada alam seperti mana Tuhan telah berbuat baik kepada kamu. Alhamdulillah. Gitulah dia. Ada macam-macam sebenarnya. Okey, sebelum kita ke penghujung saya, I want to ask Dr. Asma. Dr. Asma, you still there, right? Yes, I'm still there. Yeah. I want to ask you, let's say people who don't know about Universiti Utara Malaysia, how do you tell them about UM and why they should study in UM? Right. Okay. Maybe since currently I'm UMS senior lecturer, it would be something sensitive to say to do this. But anyway, to be fair, UM, as I said just now, UM enjoys all the facilities that a master or PhD students can imagine or dream of. As I said just now, supportive staff, supportive supervisors, all the facilities are there in terms of the library, and especially at the management level, for example, because as a student, sometimes we need, let's say, some kind of documents, maybe we need, during my time, I still remember that all the processes there were very smooth. The admin staff there were very supportive and also were very, they used to take prompt actions. So, and one different, let's say, characteristic that UUM has is that the diversity of students. We used to have, I'm not very sure about the current situation, because of this COVID-19, but hopefully we will overcome this pandemic soon. But during my time, there were a lot of international students. So that's a very important experience, because because you expose yourself, you will be exposed to different cultures. Yeah. And also you will learn from them. It's not only about let's say just cultural differences, but this will help improve your personality. So we don't find, maybe in other universities, maybe in KL and Penang, yes, they have international students. But what I could remember for my experience in UEM, for example, because I lived in the campus, my neighbors were from Iran, from Indonesia, from Thailand, from Syria, from Africa, from everywhere. So we learn from each other. We
we improved. I mean, and that was a nice experience. And Yeah. yeah, as I said, together with so many things like the huge campus, the facilities there, and also, I mean, everything is very, I mean, attractive there at UM. Yeah, And that's why also we the are. weather. That's why our tagline is we are global because we have almost 2,000 students from 55 countries, 2,000 Yeah, international students from 55 countries. So you can have a global environment, global exposure in UM. that's very true. Yeah, I still remember when I used to go to the library. Once you enter the library, you can find that you are not in Malaysia. yeah, You are maybe you are somewhere else because you can see different different. faces. Yeah, You can see, I mean, from Africa, from I mean, Middle East, from which is very important. yep, Because as a master student, I mean postgraduate students, yes, we can learn, we can gain knowledge from the books, maybe from from other okay, countries. from reading, yes, from Yeah, reading. But at the end, we still need this kind of experience to socialize with other international students because they will expose you, they will share with you about their educational system, for example, or about their learning over there in their countries. And this will also will add to your personality. yep. It's very, very Exposure. Yeah, important. definitely. Okay, Puan Ani, because kejap lagi Puan Ani dia nak nyanyi. Mungkin Puan Ani boleh kata-kata sikit nasihat ke ataupun ada yang nak cakap pada student, potential student yang dia belum lagi nak, dia masih berkira-kira lagi nak sambung ke tak sambung ke. Maybe Puan Ani boleh Mungkin bagi sikit lah. ada rakan-rakan saya yang berminat nak menyambung pelajaran. Kadang-kadang kita nak lari daripada stres kerja tu, ini adalah peluangnya. Kita cuti belajar. Jadi saya nak ajak datanglah ke UUM sebab saya dah experience 2 universiti sebelum ni, tapi inilah yang terbaik. Inilah platform yang saya rasa memudahkan saya, yang saya diterima sebagai seorang rakan, bukan seorang pelajar, seorang rakan. Saya dibimbing dan orang kata apa, kajian saya baru bermula tapi saya rasa dipermudahkan. Jadi itu yang penting. Dengan lagi satu, saya rasa di sini kedudukan geografi dia cantik. Okay. Ya, betul. Sangat itu tak indah. dinafikan. Jadi rakan-rakan saya yang dah orang kata apa, dah penat hectic life tu, datanglah ke UUM, datanglah ke Kedah, kita cuba environment baru dekat sini. InsyaAllah memang orang kata apa, tak ada stres. Tak ada stres. Alhamdulillah lah, setakat ni tak ada stres lagi. Betul, Alhamdulillah. Mungkin Puan Ani kembali dia nak nyanyi. Kejap lagi kita dengar Puan Ani nyanyi kan. Okay, Profesor Dr. Mujibur Rahman, maybe you want to say something before we go to the end of this session. Silakan Prof. Mujibur Rahman. Ya, mungkin hampir sama juga dengan yang disampaikan Dr. Asmah tadi. Pengalaman yang selama kita belajar di UUM, itu memang kampus UUM ini sangat strategis. Artinya dia dekat dengan, kalau kami dari Aceh, kemudian dekat dengan Thailand. Ini diuntungkan nantinya begini, pernah kami visa pelajarnya habis. Jadi begitu visa pelajar mungkin sekitar sebulan lagi habis, itu kami masuk ke Thailand, dicok di immigration Thailand, kemudian masuk lagi ke Malaysia. Jadi itu juga membantu pelajar-pelajar kita itu untuk memperpanjang visa tinggal di Malaysia. Ini juga menjadi satu pengalaman tersendiri, sehingga itu memudahkan daripada balik lagi ke Aceh misalnya, sementara kita masih banyak tugas dalam menulis atau ada subjek misalnya di kelas. Kemudian juga UUM ini sebuah kampus yang sangat hijau, lingkungannya sangat nyaman, fasilitasnya di dalam itu kan lengkap, mulai dari fasiliti, baik tadi Dr. Asmah sudah sebutkan library yang sangat lengkap, semua yang kita perlukan di situ lengkap.
fasiliti sukan, olahraga dan sebagainya, sampai ada kebun binatang. Jadi ada di Macam-macam belakang ada. itu. Jadi itu menjadi suatu yang menarik para pelajar dari Indonesia, terutama dari Aceh. Saya sering membawa rakan-rakan teman-teman ke UUM. Begitu dia keliling, saya bawa keliling kampus UUM, itu takjub. Begitu melihat kampusnya yang luasnya Cantik. luar biasa Ya. luas, kemudian semua fasiliti itu ada di Betul. kampus itu. Itu takjub. Dan kemudian mereka banyak yang apakah sahabatnya, apakah saudaranya, anaknya, itu ada yang belajar kemudian ke UUM, baik ambil degree, master atau PhD. Seperti saya cakap kemarin itu, hari ini masih ada pelajar dari Aceh itu ada 5 kandidat PhD yang sedang belajar di UUM. Alhamdulillah. Ramai ya. Kami Mungkin sebenarnya Indonesia pelajar paling ramai pelajar Indonesia di UUM. Paling ramai. 600 lebih kalau tak silap saya. Begitu banyak. Terima kasih. Thank you so much. Terima kasih Profesor Dr. Mujibur Rahman kerana bersama kami hari ini. Thank you Dr. Asma for sharing your experience with us today. Thank you for your time. Okay. Dr. Sherry. Untuk penutup ni mungkin Dr. Sherry ada nak cakap sikit? Nak kata Mai, Cik Mai no. Ah. Jemput Mai lah ke UUM, insyaAllah ya. Kami akan memberikan yang terbaik dan kami tidak sabar untuk menunggu kehadiran tuan dan puan ke Universiti Utara Malaysia, ke pusat pengajian kami khususnya. Alhamdulillah. Okey, yang terakhir Profesor Dr. Syukri, mesti banyak ni nak cakap kata-kata pesanan terakhir ni untuk hari ni. Ringkas je, kalau kita nak experience yang sangat indah dari konteks environment persekitaran Universiti Utara Malaysia menyediakannya. Kalau kita nak kepelbagaian rencahnya tentang nilai bahasa dari kepelbagaian sudutnya, sila datanglah. Sebab Kedah ni bukan sekadar menawarkan tempat nak makan sedap kan. Betul. Kalau tengok sawah padinya, saya dah berjalan banyak juga Puan Ezlin. Sebelum COVID ni saya pergi ke Morocco, saya pergi ke Sepanyol. Saya tengok walaupun Morocco tu dikenali dengan satu tempat yang indah, bila saya tengok Kedah, the best. Lebih cantik lagi Kedah ni. Bukan kerana saya orang Kedah saja. Saya baru nak tanya orang Kedah ke? Tak sempat. Tak tahu ke bahasa orang Kedah kan? Yalah. Tapi dari konteks persekitaran dan keindahan itu, Allah ciptakan kita ni memang cantik, memang indah, memang menawan. Jadi kalau sesiapa yang nak datang ke sini, walaupun dalam dia orang daripada Johor ke dari Melaka dan sebagainya datang kan, walaupun orang Melaka tu dia cabai dia lebih pedas daripada kita kan, celaka belaka. Dia orang bahasa tu biasa-biasa lah kan. Tapi sebenarnya mereka akan dapat lebih nilai tambah berada di tempat kita, apatah lagi di SSAP yang sebenarnya saya rasa kita punya acuan cukup lah. Kalau kata makan sesuatu ada pedas, ada manis, ada masam, ada masin, ada kepelbagaian rasa di situ, maknanya cukup lah asam garam dia. Tu yang kena nyanyi sikit ni Prof, lagu Mai Cik Mai Cik Mai ni. Okay. Sebab tu kena datang Kedah Prof, kena belajar di UM dan khasnya kena belajar kat Pusat Pengajian Bahasa Tamadun dan Falsafah. Betul tak? Seroti, bahasa seroti. Seroti? Orang Kelantan panggil apa? Sebenarnya tu apa? Kita panggil hak sebenak-benaknya hak tu lah. Tu dia keluar dia juga. Okey. Saya nak ucapkan terima kasih hari ini kepada Dekan Prof Syukri, bersama kita hari ini Dr. Sharifah Fazliyatun, Syekh Ismail, Puan Ani, Dr. Asma, Profesor Dr. Mujibur Rahman, penyanyi kita tadi Muhaimi dan Fatirah Yara yang bersama kita. Saya nak ucapkan terima kasih juga kepada tim JPP, Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan, Skimpa, UUM IT, Marketing Division yang sama-sama bertungkus lumus kat sini. Nampak perfect kat belakang tabir tu, saya duk gelak je daripada tadi kat sini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton hari ini. InsyaAllah kita hari ini sebenarnya hari terakhir kita di SOC, di Student Launch SOC, School of Computer. Saya nak ucapkan terima kasih kepada SOC kerana menaja
tempat ni selama 5 episod Tuan Producer Fazli. 5 episod selepas ni kita akan bersiaran di Anjung Tamu, bermula dengan episod ke-6. So insyaAllah, so kena selalu tengoklah FB Live Universiti Utara Malaysia ni. So saya nak mohon maaf sekiranya ada kekurangan, kesilapan, kekasaran, terlebih gurau ke. Sesungguhnya yang baik itu adalah daripada Allah SWT dan kekurangan tu adalah daripada pihak saya. Jangan lupa tengok. Dan sebelum saya akhiri sesi ini dan sebelum kita bagi penyanyi yang terakhir untuk nyanyi, saya ingin baca sedikit daripada Mahatma Gandhi. Saya ternampak tadi sebenarnya ayat ni. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Okey, sekian daripada saya, Nur Azlin Haji Abdul Jalil, Pengarah Pemasaran Universiti Utara Malaysia. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye. Fly me to the moon and let me play among the stars. And let me see what spring's like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for.